Kelantan, Tengku Tan Sri Muhammad Rizal Tengku Abdul Aziz berkata, pelaksanaan solat fardu Jumaat dan Tarawih sama ada 8 atau 20 rakaat serta Qiyamul Lail dibenarkan pada bulan Ramadan. Dan katanya semua aktiviti seperti majlis zikir, kelas Al-Quran, kuliah khas atau umum dan juga program Ihya Ramadan juga dibenarkan seperti biasa tanpa penjarakan fizikal. Katanya namun, pihak masjid dan surau serta musalla hanya dibenarkan menyediakan sajian berbuka, more dan sahur secara bungkus dan diagihkan kepada jemaah untuk dibawa pulang. Dan hanya jemaah yang tidak mempunyai gejala COVID-19 dibenarkan hadir, manakala yang bergejala tidak dibenarkan hadir. Dan beliau berkata, semua jemaah diwajibkan memakai pelitup muka serta diwajibkan membawa sejadah masing-masing dan tidak dibenar bersalaman antara satu sama lain. Itu antara SOP untuk negeri Kelantan bagi bermula 1 April ini dalam fasa peralihan ke endemik. Di negeri-negeri lain anda boleh rujuk Majlis Agama Islam negeri masing-masing untuk pelaksanaan dan juga peraturan ataupun SOP sepanjang fasa peralihan ke endemik untuk aktiviti-aktiviti di masjid, surau maupun musalla di kawasan anda. Okey. Selepas ini forum bicara ad-din tonton dekat Facebook dan YouTube serta dengarkan di Radio IKIM. Ini di UNIC Seindah Sabah. Tertanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti, tak berhenti, kadangkala tak terdaya. Ada waktu kita tak mampu, ada waktu kita keliru, kita rebah meratapi bangkitkan semula harapan kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Musibah itu hikmah. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Kelvin bertanya,
tahsinul ibadah, tarbiyah, tadabbur dan lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. Lahad Datu 107.3 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen Infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Dah lama kita tak kunjungi pesta buku kan? Yelah, sejak kau pergi Melanda, rasa rindu pula. Tapi jangan risau. Saya dengar pesta buku digital akan diadakan dari 24 Mac sehingga 30 Mac 2022. Kita boleh mendapat diskaun e-buku IKIM sebanyak 15%. Tapi kenapa kita perlu beli e-buku? Sebab macam-macam kelebihan boleh kita dapat. Lebih murah, jimat, dapat dibaca segera. Saiz fail pun kecil. Dan satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti yang berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, iPad, komputer, semua boleh. Oh, menarik tu. Macam mana nak beli? Layari je www.ikimniaga.my dan pilih e-buku IKIM. Lepas tu, tekan je pada buku yang kita nak dan kita akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Untuk bantuan, WhatsApp je di 011-5769-5400. Cepat sementara promosi masih ada. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Perbanyakkanlah amalan mulia. IKIM akan melancarkan 2 buah buku baharu, Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa. Antara isu yang dikupas adalah kesihatan, akhlak manusia, disiplin, kekuatan rohani dan jasmani. Pelbagai iktibar yang boleh kita pelajari. Potongan harga 20% untuk sebuah buku dan potongan harga 40% bagi pembelian kedua-dua buku. Tempah segera. Promosi ini sah sehingga 2 April 2022 saja. Hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400, 011-5769-5400 atau layari www.ikimniaga.my untuk maklumat lanjut. Dengarkan forum bicara ad-din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM.
IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk anda teman-teman. Kan saya Faiz Haji Osman. Forum Bicara Ad-Din kita bawakan kali ini setiap Jumaat, minggu kedua dan keempat setiap bulan. Dan insyaAllah Forum Bicara Ad-Din ini banyak lagi yang bakal kita kupas bicaranya. Dan kali ini kita nak berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar di akhir zaman ini. Bagaimana prosesnya, nak cara yang bagaimana medium dan platform pelbagai. Jadi banyak yang perlu kita ambil perhatian bersama kali ini. Dan untuk Forum Bicara Ad-Din kali ini kita bawakan secara langsung menerusi Facebook Live IKIM FM, juga YouTube channel kami IKIM, dan anda boleh terus mendengarkan menerusi Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan saya bersama dengan dua orang panel yang hebat untuk bicarakan tentang tajuk ini. Kita bawakan yang pertamanya, kita bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Encik Asham dapat bersama-sama dengan kita pada kali ini untuk kita bicarakan tajuk amar ma'ruf nahi munkar ini. Last kalau bersiaran untuk malam kita bicara adab nikah untuk tafakuh fiddin, insya-Allah. Kali ini kita nak bersama bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar di akhir zaman. Kita juga bersama dengan Encik Wan Rostili Abdul Majid, Fellow Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Faiz? Sihat, Alhamdulillah. Cik Wan sihat Alhamdulillah. Ya, sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tajuk ini menarik untuk kita bicarakan amar ma'ruf nahi munkar sebab semua orang pun ada peranannya untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran ini, terutamanya di akhir zaman ini. Melatalah perkara-perkara yang kita rasa sebelum ini jarang-jarang kita dapat dengar berlaku, tapi kali ini makin berleluasa, terutamanya kalau melibatkan aspek di media sosial itu, sehingga kita tak tahu dah nak bendung bagaimana, nak sekat macam mana. Jadi kita nak belajar hari ini amar ma'ruf nahi munkar di akhir zaman ini. Dan anda rakan pendengar, kalau ada mungkin ada cadangan kali ini, anda nak susun macam mana kalau nak menyeru kepada kebaikan itu, anda nak guna platform apa, pendekatan yang bagaimana. Mungkin boleh kongsikan cadangan-cadangan, dikongsikan di Facebook komen tu ataupun menerusi YouTube. InsyaAllah nanti kita baca-bacakan. Okay? Dan hari ini kalau sebut tentang kemaksiatan, kemungkaran melata, berada di mana-mana lah di social media, terutamanya kita sering melihat kan. Tak payah pergi jauh, kadang-kadang dalam kawasan kita juga kan, malah tanggungjawab untuk bantras gejala sosial kemaksiatan ini bukan tertakluk, bukan terletak kepada pihak berwajib je, malah melibatkan semua lapisan masyarakat. Kita, setiap seorang daripada kita individu ini ada peranan untuk sama-sama cegah kemungkaran ini dan ajak kepada kebaikan. Tapi kan yang kita bimbang dalam pada orang nak buat ajak kepada kebaikan ini, ada setengah orang pula skeptikal, ada setengah orang datang lagi, ni hak dia lah, tak apalah, ini dia punya media sosial, dia sendiri yang bertanggungjawab ke atas diri dia. Kita nak tanya jugalah kepada awal ni pada Cik Asham, bagaimana kita nak mengatasi perkara ini dalam nak mengajak kepada kebaikan. Dalam masa yang sama ada orang pula nak membela mereka yang melakukan kejahatan, terang-terang melakukan kemaksiatan. Macam mana Cik Asham? Terima kasih Faiz, kawan yang merupakan panelis pada hari ini. Persoalan yang dibangkitkan oleh Faiz tadi adalah merupakan persoalan yang lumrah sebenarnya apabila kita mengajak membuat sesuatu kebaikan ataupun mencegah daripada kemungkaran. Dia bukan sahaja perkara itu fenomena yang berlaku pada hari ini. Bahkan di awal-awal Islam hari itu pun begitu. Sentiasa ada sahaja golongan yang akan menentang. Okay. Jadi dalam Quran disebut tentang perintah supaya di kalangan manusia nak kena ada segolongan orang yang ya'muruna bil yad'una ilal khair, nak kena ada segolongan daripada umat Islam itu, mereka yang berusaha untuk mengajak manusia ke arah kebaikan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh manusia buat perkara yang baik, yang ma'ruf, macam menghubungkan silaturahim,
menuntut ilmu, melakukan kebajikan. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian melarang manusia daripada melakukan kemungkaran. Bab melarang kemungkaran ni. Ayat ni yang orang tak suka. Okey. Yang ni banyak menyebabkan orang tak suka. Kita suruh buat baik, mungkin dia buat tak tahu je lah. Boleh lah kan. Sambil lalu je lah lalu. Dia tak nak suruh, kita suruh dia buat benda baik, dia tak nak buat, tak nak buat. Tak dengar je, boleh. Tapi kalau sekiranya dia nak buat benda yang mungkar tu, dia suka buat benda tu, tiba-tiba kita pergi larang dia, pergi nasihat dia, mungkin dia marah. Jadi saya ingat ada satu lagi ayat dalam Al-Quran, bagaimana pesanan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dia kata, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, jadikanlah sembahyang, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah berbuat kebaikan, wanha 'anil munkar, dan laranglah manusia daripada berbuat perkara yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak. Kemudian dan hendaklah kau sabar terhadap apa yang akan menimpamu. Jadi apabila kita dah mula terlibat dengan hal ehwal orang lain, hal ehwal orang lain, tidak semua orang akan melihat campur tangan kita itu sebab dengan pandangan yang positif. Tidak semua orang akan melihat niat kita itu sebagai niat yang baik. Jadi ada sebahagian daripada orang melihat perbuatan kita menyuruh berbuat kebaikan ataupun melarang daripada melakukan kemungkaran itu sebagai gangguan kepada mereka. Okey. Bahkan pada hari ini kita dapati melakukan keburukan dan maksiat itu sudah dimasukkan dalam hak peribadi. Dia berhak, itu hak dia. Jadi tak ada sesiapa pun yang mempunyai hak untuk kacau hak dia. Dia nak buat apa dia punya suka lah. Jadi begitu. Jadi ini cabaran yang lebih pada zaman kita ini, apabila bukan setakat mereka menentang kebaikan, dan tetapi juga sebahagian manusia itu percaya yang buruk itu sebenarnya baik. Okey. Dah jadi terbalik lah. Yang buruk itu sebenarnya baik, dan yang baik itu pula jadi buruk. Sudah jadi terbalik. Bila sudah terbalik, maka kalau kita suruh orang buat baik, maka dia akan kata kita suruh buat benda yang tak baik. Jadi kalau kita larang orang buat pada perkara yang mungkar, maka kita pula dianggap melarang sesuatu yang baik. Jadi ini menyebabkan kesukaran yang amat besar, kerana kita berada pada zaman yang penuh dengan kekeliruan dan juga kejahilan. Maklum sajalah tajuk kita pun akhir zaman, kan? Betul. Pada akhir zaman ini manusia kembali menjadi seperti zaman jahiliah dahulu. Walaupun kita berada pada zaman yang canggih lah, moden, canggih, zaman teknologi maklumat, akan tetapi kejahilan itu juga berleluasa. Kejahilan yang bukan main-main, bahkan kejahilan yang amat dahsyat berleluasa di dalam masyarakat, dan sehingga menyebabkan kayu ukur betul salah sudah hilang. Dah keliru dah. Tak tahu dah orang nak menghukum dengan cara apa. Sudah tidak ada lagi kayu ukur untuk dirujuk sebagai rujukan bersama. Saya. Terima kasih Cik Mak Asham berkaitan dengan fenomena hari ini. Kita bimbang macam Cik Mak Asham sebutkan tadilah, bagaimana orang keliru. Ajak buat baik pun dia rasa salah. Bila dia seronok buat jahat tu pun dia rasa perkara yang sangat betul lah. Dia normalkan perkara-perkara kemaksiatan yang berlaku tu. Na'udzubillah, insyaAllah. Kita nak belajar banyak lagi dalam tajuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini, terutamanya di akhir zaman ini. Cabaran terlalu besar nak ajak orang buat baik macam mana. Macam tadi kan Cik Asham sebut berkaitan dengan
marah pula bila orang tegur dia buat jahat sebab dia rasa dia seronok sangat dah nak buat benda tu. Dia rasa tak ada siapa tegur sebelum ni, tapi ada satu orang tegur, dia rasa macam sebelum ni elok aje, kenapa pula sekarang jadi masalah kan. Jadi kita nak tahu jugalah hari ni kita bimbang perkara-perkara kemaksiatan yang berleluasa hari ni tanpa teguran. Bila nak tegur pula dimarah, katanya hak masing-masing. Belum cerita lagi kubur sendiri-sendiri ya. Dan kita nak tahu jugalah, kita bimbang perkara-perkara yang berjadi mutakhir ini, terutamanya bencana, ada bala-bala yang datang dalam hidup kita hari ini. Jadi kita takut ianya kerana tangan-tangan kita juga, kerana kemaksiatan yang berleluasa. Itu yang sedih. Bencana tak kenal siapa yang datang, kita risau. Dan kita nak tahulah macam mana peringatan dalam bentuk musibah yang datang ini kita nak ambil. Mungkin ada di antara dosa-dosa dan sebagainya yang perlu kita beri perhatian lah. Kita nak tanya dengan Cik Wan macam mana hari ini kita nak belajar tentang peringatan-peringatan lah yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar dalam hidup kita ni. Terima kasih Faiz. Panel yang seorang lagi panel yang amat saya hormati, Cik Muhammad Azham dan para pendengar kita yang dikasihi sekalian. Untuk menjawab persoalan Faiz tu, boleh ke saya tambah sikit apa yang Cik Azham telah jelaskan sebelum ni? Cik Azham ada sebutkan tentang amar makruf nahi mungkar. Sikit saja Cik Azham sebut tadi, tapi sebenarnya saya nak tambah tu, nak menggambarkan bagaimana Al-Quran sendiri menyebut tanggungjawab melaksanakan amar makruf nahi mungkar ni merupakan keistimewaan ataupun ciri istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan tanggungjawab inilah maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat darjat mereka mengatasi orang-orang lain, umat-umat terdahulu yang datang sebelum kita. Dan kalau kita rasa berat, macam Cik Azham sebut tadilah, perkara baik pun jadi sebaliknya pada zaman ni, akhir zaman ni dah tukar terbalik kan. Betul. Jadi yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik, begitu. Kalau kita rasa berat, berat jugalah sebenarnya bila tanggungjawab itu berat, maka sudah pasti pengiktirafan ataupun keistimewaan yang diberikan kepada kita juga besar. Sesuailah dengan tanggungjawab yang dipikul oleh kita. Dan bercakap tentang, Faiz sebut tadi tentang dosa. Apabila dosa itu sudah melata, kebinasaan dan kerosakan itu tak dapat kita jangkau lagi dengan pemikiran kita. Ini sendiri disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam misalnya dalam salah satu ayat menyebut bagaimana sekiranya dosa dan kemungkaran itu tidak ditegah, dihentikan. Misalnya dalam surah Al-Anfal ayat 25, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan saja akan menimpa orang yang zalim antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Perkara ini juga disebut misalnya dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW menyebut, maksudnya tidaklah kemaksiatan yang dilakukan oleh sesuatu kaum kemudian sebahagian mereka mampu sebenarnya untuk mengubah perkara tersebut, tetapi mereka tak buat apa-apa pun. Buat selamba je, buat tak tahu je, buat dek je, melainkan Allah akan timpakan keseluruhan kaum tersebut dengan azab. Ini sebenarnya peringatan ini sudah diberikan pun dalam Al-Quran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok satu contohlah Faiz, Cik Azham dan pendengar kita. Pada tahun 1980-an kita dikejutkan dengan virus HIV. Virus HIV ni menimpa seluruh dunia lah, disebabkan perzinahan yang berleluasa. Dan kita tahu tak ada penawar dia untuk HIV ni sampai sekarang. Carilah ubatnya, memang tak ada pun. Yang ada cuma kita kata untuk menyekat proses penyakit itu daripada terus menjadi teruk jika menimpa seseorang. Dan disebabkan itu jugalah maka penduduk seluruh dunia saban tahun memikirkan apa yang boleh dilakukan untuk mengekang virus ini. Tapi sebenarnya yang perlu dikekang ialah budaya hidup yang bertentangan sama sekali dengan fitrah hidup manusia. Dan satu perkara lagi yang juga kita sangat bimbangkan ialah bila kita bercakap tentang azab ni
bila menimpa sesuatu negara, sesuatu kaum, sesuatu masyarakat, dia tak pilih-pilih lah macam Faiz sebut tadi. Dia bukan pilih lah orang yang baik ke tak kena. Orang yang melakukan perkara terkutuk tu saja yang kena. Bila menimpa tu semua sekali kena, sebab kita tahu disebabkan itulah yang kita sebut tadi. Sebab kewajipan untuk menghalang kemungkaran itu tidak dilaksanakan. Sedangkan kita tahu bila kita nampak kemungkaran, Nabi SAW pun mengajar kita ada strateginya bila kita nampak kemungkaran. Mula-mula kita gunakan kuasa, kemudian kita gunakan suara kita, perkataan kita, maknanya nasihat lah. Sebab agama itu sendiri pun nasihat. Jika itu pun kita tak buat, yang terakhir sekali Nabi bagi panduan, yang paling lemah sekali ialah dalam hatilah. Kita membenci kemungkaran. Jika itu pun kita tidak melakukan perkara itu, maka menunjukkan bahawa kita bersetujulah secara tidak langsung dengan kemungkaran yang berlaku. Dan saya nak bawakan juga, tadi saya sebut tentang HIV, Faiz Cik Sam, yang menakutkan kalau kita tengok di Malaysia ni, kita bercakap tentang HIV, kalau pada tahun 1990-an, kita lihat penyakit dadah yang menyumbang jumlah terbesar pada jangkitan HIV. Tapi kalau tengok perkembangan kebelakangan ini sejak pada tahun 2018, lebih separuh kes jangkitan HIV pada tahun 2018 berpunca daripada hubungan seks sejenis. Ya, ini maknanya saya nak bawakan fikiran kita, tumpuan kita, perhatian kita bagaimana nak balik semula kepada soalan Faiz tadi. Bila kita buat tak tahu kepada kemungkaran yang sedang berlaku, malah kita juga akan ditimpakan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah sudah pun orang bicarakan, bukan saja dalam bentuk virus yang saya sebut tadi, HIV, malah COVID ini sendiri pun banyak yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita melihat bagaimana begitu banyak dosa yang telah dilakukan oleh kita dan tidak sempat pun bertaubat, buat pula dosa yang lain, dan dengan itulah kehidupan kita tidak menjadi sejahtera, aman dan bahagia disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan satu perkara juga yang menarik Faiz sebutkan tadi, selagi kita tidak bertaubat, selagi itulah tidak akan datang kesejahteraan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat wabak taun yang pernah menimpa masyarakat Islam terdahulu, nak bebas daripada wabak itu pun para khalifah pemimpin umat Islam terdahulu atau juga masyarakat terdahulu, bila berkumpul beramai-ramai mesti solat taubat dulu, Faiz. Mesti membacakan zikir-zikir taubat, istighfar dan sebagainya untuk membebaskan diri daripada segala bentuk musibah dan azab yang menimpa mereka. Itulah sedikit Faiz. Saya terima kasih Cik Wan berkaitan dengan perkara ini. Solat taubat dulu, mohon keampunan, sebab kita ni lemah, kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang jadi ni, kita harap semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima permohonan ampun kita, maaf kita, dan insya-Allah banyak lagi yang kita nak belajar dalam forum bicara adin kita. Tajuk kita berkaitan dengan amar makruf nahi mungkar. Kita bersama dengan Cik Madasam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM, juga bersama dengan Cik Wan Rosidi Abdul Majid, Fellow Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Kita bicarakan tajuk ini dan kita nak beralih kepada sesi kedua bicara kita, forum bicara adil ini. Nak tahu jugalah konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini yang sering disebut dalam Al-Quran, diseru oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kan kepada kita. Dan hari ini ada juga ialah kita nak melihat kepada pengabaian amar ma'ruf nahi mungkar ini. Macam Cik Wan sebut, kita kesampingkan, kita jadi sangat individualistik kan hari ini. Tak kira lah tu dosa dia, tak apa, saya tak nak campur, kita buat je lah kerja kita. Jadi kita bimbang perkara ini dia jadi pukul rata untuk semua. Dan kita nak tahu jugalah hari ini kegagalan amar ma'ruf nahi mungkar ini yang menjadikan kita kesampingkan, kita tak nak tegur kesalahan orang. Orang kata jangan jaga tepi kain orang tu, tak tahulah macam mana hari ini kita perlu tengok balik perkara itu. Dan kita nak tahu juga kegagalan ini adakah dikaitkan dengan kurang benar kita menghayati Al-Quran dan juga As-Sunnah hari ini yang telah diajarkan dalam kehidupan kita, Cik Asham.
Ya, terima kasih Faiz. Itu persoalan yang baiklah berkaitan dengan kenapa kurangnya amar ma'ruf nahi munkar sekarang ni. Kita berpunca daripada gaya hidup moden yang bersifat individualistik. Di mana agama itu dilihat sebagai masalah individu. Jadi tidak ada sesiapa pun berhak untuk campur hal individu yang lain. Awak kubur awak, saya kubur saya. Faiz sebutkan tadi. Jadi orang yang berfikiran demikian mungkin dia tidak melihat kesalahan dan kesilapan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu boleh juga memberikan kesan kepada dirinya. Jadi oleh sebab itu maka dia fikir apa saja orang tu buat tak ada kena-mengena dengan dia. Sedangkan dalam Islam kita semua ini adalah bersaudara. Manusia adalah bersaudara. Dan bila dia bersaudara, maka Nabi kata, kamu tidak dikira beriman selagi mana kamu tidak suka sesuatu kebaikan untuk saudaramu, sebagaimana kamu suka kebaikan itu berlaku untuk dirimu. Jadi kita suka tak kalau kita dapat sesuatu kebaikan, dapat suatu nikmat, itulah kita suka. Jadi maka kita juga suka supaya saudara kita mendapat kebaikan yang sama. Begitu juga sebaliknya, adakah kita suka ditimpa dengan malapetaka, kesusahan, kemurkaan Allah, azab neraka? Tentunya kita tidak suka, tidak mahu. Maka kita juga tak nak perkara yang sama berlaku kepada saudara kita. Maka asas kepada amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebenarnya datang daripada perasaan cinta dan kasih kepada sesama manusia. Padahal kalau kita lihat seseorang itu melakukan sesuatu kemungkaran, maka kita menegurnya kerana sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sesama insan. Lebih-lebih lagi sesama orang-orang yang beriman. Kerana kita tidak mahu mungkin orang ini melakukan kesalahan ini disebabkan oleh lupa. Dia terlupa. Dia tak ingat. Dia tersilap. Mungkin kita perlu ingatkan dia supaya dihentikan perbuatan itu. Dia insaf kepada keterlanjuran itu. Mungkin juga ada orang melakukannya memang dia tak tahu. Tak tahu benda itu salah. Maka wajib bagi kita yang tahu menegur dan mengingatkannya. Jadi ada juga orang yang melakukan perbuatan itu kerana terpengaruh dengan kawan-kawan, terpengaruh dengan suasana sekeliling, sebab-sebab sekeliling. Maka mungkin kita boleh lakukan sesuatu untuk mengubah persekitaran yang membawa kepada kemungkaran itu. Jadi semua itu kerana kita melihat masyarakat Islam itu adalah saling bersaudara dan saling mengambil berat antara satu sama lain. Kita bukan macam masyarakat Barat yang sememangnya menganjurkan suatu budaya hidup yang bersifat individualistik. Kita boleh ambil contoh berapa banyak seperti yang kawan bagi contoh daripada jenis-jenis penyakit yang berbagai. Bila dia kena, bila keburukan itu datang balik pada kita, maka dia sudah tak kira yang menanggung akibatnya itu orang yang buat jahat ke buat baik sahaja ataupun semua orang. Jawapannya semua orang. Semua orang yang akan menanggung akibatnya. Contohnya tadi, kalau sekiranya kita buat sesuatu kemungkaran terhadap alam sekitar, contoh. Kita menceroboh gunung, ganang, bukit, bukau, kita arah, tak. Sedangkan yang lain-lain buat tak tahu je. Bukan tanah aku. Betul juga. Bukan. Tapi bila sekiranya berlaku tanah runtuh, banjir besar, adakah orang yang buat je saja yang kena? Habis semua orang yang ke bawah yang tak bersalah itu juga kena. Tetapi mereka juga boleh dikira bersalah dalam erti kata mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak menegur kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Jadi itulah
sebenarnya tujuan kenapa Islam menyuruh kita membuat amar ma'ruf dan nahi munkar. Kerana apa yang berlaku itu bukan sahaja akan menimpa orang yang buat salah. Allazina zalamu minkum khassah, ayat yang kawan sebutkan tadi. Tetapi fitnah itu akan menimpa semua orang. Fitnah itu akan menimpa semua orang. Betul. Kalau dia tidak melarang, misalnya kata perbuatan minum arak yang semakin berleluasa, kita tengok semakin berleluasa. Jadi kita pun buat tak tahu, tak kisah perbuatan. Jadi apabila orang minum arak berleluasa dan tak ada orang tegur, tak ada orang komplain, tak ada orang buat apa, kita akan dapati berapa banyak kes orang yang mabuk memandu kereta. Bila dia mabuk memandu kereta, yang kena langgar siapa? Adakah orang mabuk juga yang kena langgar? Jadi orang yang kena langgar itu mungkin orang yang tak bersalah. Anak kita nak pergi ke sekolah, contohnya. Akibat daripada berleluasanya orang yang mabuk dan memandu kereta dalam keadaan mabuk. Itu sebagai satu contoh. Bagaimana apabila satu perbuatan yang keji dan mungkar itu dibiarkan berleluasa, maka akibatnya akan ditanggung oleh semua orang. Saya terima kasih Cik Azham. Jadi jangan kita kesampingkanlah, semua orang ada peranan. Macam Cik Azham sebut tadi soal musibah. Itu kita baru cakap soal kemungkaran dosa yang kita buat mungkin dengan diri kita, dengan orang lain, belum cakap dengan binatang, bagaimana dosa kita dengan alam lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Nak kekalkan keharmonian ini pun sukar hari ini. Jadi banyaklah yang perlu kita pelajari. Dan akhir ni kita nak tahu jugalah, macam saya suka apa yang Cik Azham sebut berkaitan dengan cinta dan kasih. Nak menyeru amar ma'ruf nahi munkar ini asasnya adalah cinta dan kasih tadi, bersandarkan pada hadis baginda Nabi SAW itu. Bagaimana kita hari ini nak tegur pun dengan rasa penuh kasih sayang. Yang terima teguran pun janganlah rasa orang tu benci sangat dengan kita. Tegur tu kan tanda sayang. Itulah yang kita nak terapkan hari ini. Dan macam mana Cik Wan yang terakhir, mungkin kita nak tahulah juga kan, nak sebarkan mahabbah dalam peneguran kita, dalam kita nak ajak orang kepada buat baik ini, supaya mereka tak jauh daripada kita. Kita bimbang hari ini bagaimana macam Cik Azham sebut, agama itu orang menjadikan ini perkara individu. Semua ikutlah nak solat ke, ikutlah orang ni nak buat tu ke, nak buat ini ke. Jadi kita kesampingkan daripada gaya hidup kita hari ini, sehingga kan kita lupa perkara besar yang perlu kita ambil perhatian. Dan macam mana kita nak terapkan kasih sayang dalam diri kita ni untuk kita tegur orang, untuk kita terima teguran orang. Itu pun satulah. Dan kita nak tahu jugalah bagaimana Cik Wan, kita nak dengan teguran-teguran yang macam mana, amar ma'ruf nahi munkar ini yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat hari ini. Terima kasih Faiz. Cik Muhammad Azham, banyak yang juga dikutip daripada bicara Cik Muhammad Azham sebelum tadi. Dan untuk menjawab persoalan Faiz ni, nak tegur, nak bawa orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah mudah sebenarnya, ya. Dia kena ada kemahiran juga. Kemahiran yang paling asas, yang paling penting ialah kasih sayang yang Cik Azham sebut tadi itulah. Bukan mudah untuk kita, misalnya orang tu dah berseronok untuk melakukan sesuatu yang memang terang-terang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya untuk kita menyampaikan nasihat itu pun satu perkara. Yang kedua, untuk mengajak dia meninggalkan perkara itu. Sebab tu ada cara-caranya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam bila diminta untuk menyampaikan nasihat, peringatan kepada Firaun, ada cara dia yang diajar kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengatakan perkataan yang lembut, perkataan yang manis gitu. Dia bukan boleh sembrono pergi gitu, sebab je kan, awaklah buat lagu gitu. ni macam tu. Nak mempersoalkan pula kan. Mula-mula tu dah tak betul, tak kena caranya. Sebab itulah bila kita nak menjadi seseorang yang nak menyampaikan, nak menyeru kepada kebaikan, dan sebaliknya melarang, mengajak supaya meninggalkan kemungkaran ni, kita kena ada skill dan kemahiran. Bukan
kita rasa bila disebut dalam Quran tu kita nampak fardu kifayah untuk menyeru kepada kebaikan, menghalang kemungkaran tu kita nampak semua kita bertanggungjawab. Tapi kita kena tahu bila kita nak sampaikan itu bukan sahaja orang lain, dalam keluarga pun kita kena ada pendekatan dan kemahiran yang cukup baik untuk kita sampaikan supaya niat kita tu bersekali dengan cara kita tu akan akhirnya menyampaikan kita kepada matlamat yang nak kita capai. Dan satu perkara yang saya juga nak sebut di sini Faiz ya, bila kita bercakap tentang kemungkaran dan kebaikan, makruf, dia ada makruf yang besar. Betul. Ada kemungkaran yang besar yang kita nak besar juga. Maknanya ada perkara, ada keutamaan yang perlu kita berikan bila kita nak menyeru kepada kebaikan ataupun kita nak mencegah kemungkaran. Ada keutamaan yang perlu kita berikan. Dan saya nak bagi contoh lah, bila kita sebut tentang makruf yang terbesar, sudah pastilah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh lah. Baru-baru ni kita tahu, sebelum kita bercakap tentang banjir, sebelum itu kita tahu semua orang bercakap tentang pandemik yang melanda kita. Sekarang kita masuk kepada era endemik. Bila kita diuji ya dengan wabak berkenaan, kemudian banjir pula ya Faiz, semua orang tahu Quran ajar kita, Quran kata, adakah kamu mengaku beriman tapi kamu tak diuji? Maknanya kamu mengaku beriman, kamu ingat kamu tak diuji, begitu. Sebab tu Allah datangkan ujian-ujian tertentu untuk menguji kita. Itu yang dikatakan sebagai makruf terbesar, untuk mengingatkan manusia tentang bila datang sesuatu ujian itu datang daripada Allah SWT dan ia untuk menguji keimanan kita. Betapa banyak orang yang hilang insan yang dikasihi disebabkan COVID, hilang pekerjaan, dan begitu juga banjir sebagai contohlah, hilang kereta, hilang rumah ya, bangun pagi tengok tiba-tiba dah dengan kita hanyut ya. Semua itu menunjukkan bahawa ada kuasa yang besar yang mentakdirkan perkara itu berlaku ke atas kita, dan inilah yang dikatakan sebagai makruf terbesar. Makruf terbesar ialah mengingatkan manusia tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekal berpaut dengan Allah dalam apa juga keadaan. Begitu juga sebaliknya, mungkar terbesar ialah untuk mengingatkan manusia pada akhir zaman ini terutamanya bahawa kita kekal beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berpaut dengan apa-apa juga selain daripadanya. Dan juga saya nak sebut di sini Faiz ya, Faiz sebut tadi ada caranya, ada metodnya. Betul. Untuk kita mengajak orang, pertama sekali dengan kasih sayang. Dan satu perkara yang kita kena sedar Faiz, Cik Asam dan pendengar kita, cabaran bagi kita semua pada akhir zaman ini ialah, saya nak sebut satu perkataan saja, normalisasi. Ya, kita melihat bagaimana ada kecenderungan dalam masyarakat kita untuk menjadikan sesuatu yang tidak abnormal sebagai normal. Dan kita umat Islam senang sahaja bagi kita sebab kita ada rujukan yang kemas daripada Al-Quran dan juga hadis, petunjuk daripada para ulama. Sesuatu perkara itu jelas baik dan buruknya menurut Al-Quran, hadis dan selain itu. Dan bagi mereka yang tidak menjadikan Al-Quran, Sunnah dan sebagainya itu sebagai petunjuk, sudah pastilah akal yang dijadikan petunjuk untuk memikirkan, menganggap, mentakrifkan sesuatu itu buruk ataupun sebaliknya. Dan bagi kita Faiz, pada akhir zaman ini yang Nabi sebut dalam banyak hadis, selain kerosakan berlaku dari sudut cuacanya, kerosakan juga berlaku dari sudut akhlak dan kepribadian. Dan juga suka bila Faiz sebut tadi, nak menggambarkan bagaimana akhir zaman ni orang jahat lebih banyak daripada orang yang baik. Dan bila nak buat baik ini pun mungkin tidak dinafikan suatu masa nanti bila buat baik pun dianggap sedang buat kejahatan. Begitu keadaan, betapa teruknya keadaan kita bila berada pada akhir zaman. Bila kita dapat menggambarkan keadaan itu, kita jelas dengan situasi, suasana yang sedang kita berada, kita tahu bahawa untuk mengajak kepada kebaikan dan menghalang kemungkaran bukan suatu tugas yang sangat mudah. Memerlukan keberanian yang tinggi, ketabahan yang kuat, istiqamah yang cukup kental
sifatnya, bukan sedikit ya, dan perlulah kita sentiasa belajar bagaimana untuk kita menangani sepak terajang dunia dakwah pada akhir zaman ini. Kita kena faham tentang perkara itu, hadam betul-betul dan dapatkan kemahiran yang kita perlukan supaya akhirnya kita dapat terus berdiri dengan kuat walaupun cabaran yang datang di sekeliling kita begitu banyak yang saya sebut tadi tentang normalisasi. Kita lihat, saya bagi contoh bagaimana sahabat-sahabat kita di JAKIM melaksanakan program yang cukup baik, misalnya program Mukhayyam untuk membawa mereka yang ingin berhijrah. Itu pun dituhmah sebagai sesuatu yang sangat buruk sifatnya, digambarkan seumpama program conversion therapy sebagaimana yang berlaku di dunia barat. Dan begitulah kita yang berada dalam dunia yang berkecamuk seperti itu. Kita harus jelas apa yang perlu kita laksanakan, cabaran apa yang sedang kita hadapi, dan kita kena tahu kemahiran apa yang perlu kita ada untuk akhirnya kita dapat kekal menyampaikan dakwah dengan baik dan mengajak manusia untuk sentiasa berada di jalan Allah dan meninggalkan keburukan dan kemungkaran dengan sebaik-baiknya, Faiz. Saya terima kasih Cik Wan untuk bicara kita ni berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini. Apa yang besar yang perlu kita tackle untuk kita atasi bersama, untuk kita benar-benar fahamlah dalam isu amar ma'ruf nahi munkar ini. Akhirnya agar kita semua subur dengan amar ma'ruf nahi munkar ini punya apa orang kata peranan masing-masing, sebab semua orang ada peranan. Kita nak menegur kesalahannya, macam mana Cik Wan sebut tadi, ada cara dan etikanya lah. Yang terima teguran pun kita harap selepas ini agar mereka berlapang dada. Kita pun doalah banyak-banyak. Kita jangan mudah putus asa lah, tegur hari ni tak boleh berubah hari ni. Jadi tak apa, insyaAllah kita jalankan usaha kita. Kita serahlah selebihnya hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala agar terbukalah hati mereka untuk melakukan kebaikan, berubah ke arah kebaikan. Encik Asham, kita nak mengakhiri pertemuan kita, sedikitlah kesimpulan Encik Asham untuk bicara kita dalam amar ma'ruf nahi munkar ini. Bagaimana di akhir zaman ini boleh kita terapkan agar semua orang, tak kira peringkat umur, kita tak nak yang tua sahaja mainkan peranan ini, anak muda pun ada peranan untuk sama-sama menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ni, Encik Asham. Ya, terima kasih Faiz. Amar ma'ruf nahi munkar ini dengan kata lain sebenarnya adalah tugas para rasul. Para rasul itu tugasnya yang terbesar adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka membawa kebaikan kepada manusia, menyuruh manusia berbuat kebaikan dan melarang manusia daripada melakukan kemungkaran, maksiat dan dosa. Kerana apa? Kerana maksiat dan dosa itu akan datang balik kepada yang melakukannya, membinasakan diri mereka yang melakukannya. Dan sedangkan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu, juga kebaikan itu akan datang kepada dirinya. Jadi para rasul itu oleh kerana mereka ini adalah merupakan rahmat kepada sekalian alam. Rasul itu adalah merupakan rahmat Allah kepada sekalian alam. Allah Ta'ala tak mahu manusia membinasakan dirinya sendiri. Tidak mahu manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Sebab itu disebut dalam ayat yang Kak Wan bacakan tadi, alladzina zalamu minkum, mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri daripada kalangan kamu. Jadi kerana itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri, maksiat dan juga salah laku, perbuatan-perbuatan yang berdosa itu adalah merupakan perbuatan melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Jadi kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu untuk mengubah keadaan daripada orang yang menzalimi diri sendiri kepada orang yang melakukan keadilan terhadap diri sendiri. Dan untuk melakukan perbuatan ini, amalan amar ma'ruf nahi munkar ini, niat nak kena betul, seperti kita sebutkan tadi. Niat nak kena betul, cara pun nak kena betul. Kalau niat saja betul tapi cara tak betul, dia tak akan mendatangkan hasil yang diharapkan. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana ia adalah merupakan pekerjaan para nabi dan rasul, maka asas kepada amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah merupakan ilmu. Ilmu dan petunjuk. Maka di situ bermulanya gerak kerja amar ma'ruf nahi munkar itu dengan
memperbaiki diri sendiri dahulu. Jadi orang yang tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri, macam mana dia nak mengajak orang lain? Jadi ajak diri sendiri dulu, perbaiki diri sendiri dahulu. Baru selepas pada itu lebih mudah untuk kita mengajak dan memperbaiki orang lain. Terima kasih Cik Azham untuk pesanan kepada kita semua dalam kita membimbing orang ke arah kebaikan. Dalam masa yang sama, jangan kesampingkan kita yang bercakap ni juga kan. Cakap untuk diri sendirilah. Kita kan cakap dengan depan cermin juga tu kalau macam tu. Apa pun Cik Wan, sebelum kita berakhir, sedikitlah pesanan Cik Wan. Sama-samalah kita nak ambil peranan ini. Macam Cik Azham sebut tadi, kalau orang tu buat jahat, jahat tu dekat dia. Kalau buat baik, baik tu dekat dia juga kan. Jadi kita nak seru yang macam sampai kepada dia. Kita nak seru yang macam itulah. Kita nak ambil semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini. Terutamanya nak ambil semangat hadis Nabi ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi itu. Kita nak sama-sama lah ajak orang buat baik ramai-ramai kan. InsyaAllah Cik Wan sedikit pesanan kesimpulan kita. Terima kasih Faiz. Sedikit kesimpulan. Cik Azham sebut tadi bahawa tugas amar ma'ruf nahi mungkar ni memang tugas para Nabi dan Rasul. Dan kita mewarisi tugas para Nabi dan Rasul ini. Bagaimana kita lihat mencabarnya apa yang dilaksanakan oleh mereka pada zaman mereka, maka pada zaman kita dengan cabaran kita jugalah yang tersendiri. Itu satu perkara. Yang kedua, juga Al-Quran sendiri memberikan jaminan bahawa tugas amar makruf nahi mungkar ini akan membawa kita mencapai kejayaan kerana kita berusaha melaksanakan dua perkara penting. Dalam surah Al-Hasyr, Faiz, Cik Azham dan pendengar kita, ayat 44 disebut bagaimana orang Islam ni bila dapat kuasa, mula-mula sekali mereka akan mendirikan solat, mereka akan menunaikan zakat dan mereka akan laksanakan dua perkara penting ni, amar makruf nahi mungkar. Amar makruf nahi mungkar inilah yang akan mendatangkan balance ataupun keseimbangan, kesejahteraan dalam masyarakat. Dan disebabkan itulah dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah SWT berfirman, maksud dia kena ada antara kamu satu golongan yang berdakwah kepada kebaikan, amar makruf, dan menyuruh melakukan segala yang baik dan melarang daripada segala yang salah ataupun buruk dan keji. Dan mereka yang buat perkara itu Allah SWT jamin sebagai orang yang berjaya. Kalau kita nak berjaya mencapai kejayaan dalam keadaan penuh cabaran, getirnya cabaran akhir zaman ini, maka inilah caranya untuk kita mendapat kejayaan dan mendapat kehidupan yang sejahtera, yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah syaratnya. Kita kena laksanakan, kita kena teguhkan. Kalau kita fikir tanggungjawab ini memang sukar untuk kita, maka banyaklah kita, macam Cik Azham sebut tadi, kena ada ilmu, maka banyaklah kita pelajari ilmu. Faiz dan pendengar kita juga Cik Azham, kalau amal makruf nahi mungkar ni tak penting, tak adalah kupasan yang begitu banyak yang ulama kita dah hasilkan. Al-Imamul Ghazali sendiri memberikan kupasan. Bagaimana caranya untuk menegur orang yang sifatnya begini, sifatnya begitu. Maka disebabkan itulah, maka kita untuk mendapatkan ilmu, untuk menegur orang, untuk membawa orang ke jalan kebaikan, kita kena banyak belajar, kena banyak membaca, bergurulah sebaik-baiknya supaya kita juga dapat membetulkan segala kesilapan yang Cik Azham sebut tadi. Sebelum kita membetulkan orang, membawa orang kepada kebaikan, melarang daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar, kita juga kena betulkan diri kita dulu. Maka sebaik-baiknya kita belajarlah sebanyak-banyaknya untuk membetulkan diri kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan usaha kita, hasrat kita, azam kita untuk kita kata mengimarahkan dua perkara penting dalam masyarakat ini akan akhirnya mencapai kejayaan dan diberkati serta diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, insya-Allah. Terima kasih untuk kedua orang panel kita dalam tajuk Forum Bicara Adin kita kali ini. Amar makruf nahi mungkar di akhir zaman ini, banyak yang perlu kita fahami, yang kita perlu pelajari, dan akhirnya ini usaha kita bersama untuk sama-sama cegah kepada kemungkaran dan ajak ramai-ramai untuk buat kebaikan.
kebaikan. Terima kasih banyak saya ucapkan buat Cik Mak Rasam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM, juga Cik Warasili Abdul Majid, Fellow Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Terima kasih banyak untuk kedua orang panel kita pada hari ini, berkongsi ilmu dengan kita. Panduan dah ada dah. Panduan dah disediakan oleh Al-Quran dan Sunnah, dah ada panduan. Ulama-ulama dah gariskan panduan macam mana nak ajak kepada kebaikan, macam mana pula nak cegah kepada keburukan dan juga kemungkaran. Ini terletak kepada kita, tangan kita, usaha kita bagaimana untuk kita merealisasikan, terutamanya di akhir zaman ini. Terima kasih banyak anda yang menonton di Facebook, di YouTube, kongsikan komen dan juga catatan. Terima kasih, semoga menjadi jariah kita yang berpanjangan insya-Allah. Jumpa lagi kedua-dua panel kita insya-Allah di kesempatan kita bicara lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Kapitan Kling, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling yang terletak di Lebuh Pid adalah masjid tertua di Georgetown, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling ini dibina pada tahun 1801. Seorang ketua kaum India Muslim dikenali sebagai Kapitan Kling, iaitu Chowdhury Mohuddin di Pulau Pinang, adalah pengasas penubuhan masjid ini. Beliau telah memohon tanah dan mendapat kelulusan bagi pembinaan masjid tersebut. Keunikan masjid ini adalah di setiap sisi atap diletakkan hiasan seperti mahkota yang mempunyai hiasan jali, iaitu satu elemen seni bina Islam di India. Masjid Kapitan Kling memperlihatkan masyarakat Chulia telah berasimilasi dengan cara hidup Islam yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu, seterusnya menjadi mercu tanda Islam di Pulau Pinang. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam. Perlindungan takaful percuma. Mardia Hotel and Suites, hotel berstatus perkhidmatan mesra Muslim, diiktiraf oleh Pusat Pelancongan Islam dan mematuhi Islamic Quality Standard IQS oleh Universal Standard Centre. Menyediakan pakej penginapan, pakej mesyuarat dan hidangan menu antarabangsa di restoran Royal Songket, menu hidangan santai di Borak-Borak dan menu masakan Cina di restoran Tung Yen. Diiktiraf 100% halal dari JAKIM. Promosi istimewa bufet makan tengah hari dan makan malam di restoran Royal Songket. Kami juga menyediakan bufet high tea pada hari Sabtu dan Ahad. Layari Facebook Mardia Hotel and Suites atau hubungi 03-5511-8811 untuk mengetahui pelbagai promosi menarik yang kami sediakan.
Pagi-pagi teh. Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Sebagai hamba-Mu, ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu, aku ingin kembali dan meski tak layak sujud padamu, dan sungguh tak layak aku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu, aku ingin kembali kepadamu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Aku ingin kembali
Dalam kebimbangan kita terhadap penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19, harus diingat penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease NCD juga menjadi pembunuh senyap rakyat Malaysia. Dianggarkan 1.7 individu dewasa di negara ini menghidap 3 penyakit NCD, manakala 3.4 juta individu dewasa pula mempunyai 2 penyakit NCD atau mempunyai faktor risiko utama. Ini menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa menghidap diabetes, 1 daripada 3 dewasa menghidap hipertensi, manakala 2 daripada 5 dewasa mempunyai kolesterol tinggi. Amalkan gaya hidup sihat. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu. Ambil pemakanan yang berkhasiat, kurangkan garam dan gula dan sentiasa positif dalam melalui